Assalamualaikum, bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita edisi 719 antara paparan utama. Terjawab siapa golongan Ruwaibidah? PAS patut kaji kerjasama dengan UMNO. Kes SRC cubaan cemarkan Hakim Kantoi. PAS celaru, mana RUU 355? Salam sejahtera. Kemarin Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mensabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak atas kesemua 7 pertuduhan menyalahgunakan kuasa berhubung dana RM42 juta dari SRC International Senia Berhad. Najib didapati bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah atau CBT, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan menyalahgunakan kuasa membabitkan dana SRC International anak syarikat 1MDB. Beliau didapati bersalah di bawah Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bekas pengerusi UMNO itu dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak RM210 juta. Apakah implikasi pengajaran keputusan mahkamah itu? Implikasi yang paling menonjol dan memalukan ialah PAS Parti yang mewawarkan slogan Islam memimpin kini dilihat hanya menunggang agama. Kenyataan itu disebut oleh Ketua Pemuda Amanah Nasional Shazni Munir Muhammad Isnin. Menurut beliau, penghakiman itu membuktikan Najib telah menyalahgunakan kuasa untuk merompak harta kekayaan negara. Jika Pakatan Harapan tidak mengambil alih pentadbiran negara pasca pilihan raya umum ke-14 yang lalu, perompak tersohor ini mungkin masih memimpin negara. Demikian juga dengan PAS yang selama ini penuh istiqamah menyokong Najib Razak. PAS sama ada secara langsung atau tidak langsung turut menyokong rasuah dan salah guna kuasa yang dilakukan oleh Najib Razak, ujarnya. Keputusan hakim juga bermaksud kleptokrasi itu wujud dan menjadi amalan kerajaan BN UMNO. Dalam bahasa mudah, Najib dalam kapasitinya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu telah tidak amanah, menyalahgunakan kuasa dan terlibat dalam pengubahan wang. Dalam bahasa mudah, hujah bahawa Najib menerima wang derma daripada Raja Abdullah dan ditipu oleh Jolo tidak dapat diterima. Itulah yang dimaksudkan apabila Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali berkata pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pasukan pendakwaan bagi semua tuduhan terhadap Najib. Bagi pemimpin PAS yang berteriak kononnya tuduhan kleptokrasi itu hanya retorik Pakatan Harapan, anda harus bertaubat kerana memfitnah. Namun nampaknya jauh sekali terbias bayangan keinsafan di wajah pemimpin-pemimpin PAS. Dalam satu hantaran di Facebook, setelah dijatuhi hukuman, Najib berkata, saya ada tetamu lewat malam tadi. Tidak perlulah saya mengulas panjang. Sahabat sejati bukan sahaja mereka yang bersama ketika susah atau senang, tetapi juga mereka yang sentiasa mendoakan kita. Sahabat yang sejati sukar ditemui. Jika di sisi saya hargai, saya tahu itulah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hantaran itu mengandungi gambar Najib bersama Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang, Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Setiausaha Agung PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan dan Ahli Majlis Syura Ulama PAS, Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali. Inilah wajah ketua parti politik seorang ulama yang baru saja berteriak dengan menggunakan hadis Rasulullah yang bermaksud akan datang melanda manusia tahun-tahun yang sangat menggodakan sehingga dipercayai pembohong dibohongi orang yang benar. Amanah yang diberikan kepada pengkhianat dan dikhianati orang yang benar-benar amanah. Golongan Ar-Ruwaibidah, yakni orang yang jahil, bercakap lalu ditanyakan siapakah itu? Sabda Rasulullah, apabila orang yang bebal bercakap perkara yang besar. Riwayat Ibnu Majah. Malangnya kini PAS terus istiqamah berdiri di sisi Najib. Jawab dengan jujur, siapakah golongan Ruwaibidah itu? Kesian kepada rakyat Marhain yang sentiasa tertipu.
Majlis Presiden Pakatan Harapan menganggap keputusan mahkamah yang mendapati Datuk Seri Najib Razak bersalah dalam pertuduhan yang membabitkan dana 42 juta ringgit milik SRC International, anak syarikat 1MDB itu sebagai satu kemenangan besar buat rakyat Malaysia. Menurut pemimpin Pakatan Harapan, proses pengadilan itu pasti tidak akan bermula sekiranya rakyat tidak bangkit untuk memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan dan mengalahkan Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Sambil merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam proses perbicaraan ini, Majlis Presiden bertegas dengan pendirian bahawa reformasi institusi menyeluruh perlu dilaksanakan untuk memastikan iklim politik bobrok yang berlaku pada zaman pentadbiran BN tidak berulang kembali. Ini hanya boleh dilakukan dengan pengembalian mandat rakyat ke tempatnya. Kata kenyataan itu yang dibuat bersama antara Presiden Keadilan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Dalam pada itu, Biro Undang-Undang Amanah Kanun turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada rakyat yang telah mengundi Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Pengerusi Kanun Dr. Zulkarnain Luqman berkata pensabitan Najib Razak oleh mahkamah berkaitan kesalahan salah guna kuasa berhubung SRC International dan pembayaran semula wang negara yang berjumlah 3.9 bilion dolar Amerika oleh Goldman Sachs menunjukkan bahawa skandal 1MDB bukanlah satu cerita dongeng. Menurut Kanun, tindakan Kerajaan Pakatan Harapan melantik Tan Sri Tommy Thomas sebagai program negara dan memberikan tugasan khas kepadanya untuk membongkar dan mendakwa pesalah 1MDB adalah tindakan tepat yang memberikan makna besar kepada manifesto Pakatan Harapan. Kerajaan Pakatan Harapan juga telah membersihkan institusi penting negara iaitu institusi peguam negara dan kehakiman dan memulihkan kepercayaan rakyat kepada kedua-dua institusi berkenaan. Rakyat masih tidak lupa bahawa sebelum Pakatan Harapan mengambil alih tampuk pemerintahan, peguam negara sebelumnya iaitu Tan Sri Apandi Ali menyatakan bahawa tiada apa-apa kesalahan yang boleh didakwa ke atas penyangak 1MDB. Dengan pensabitan ini, kini terbukti bahawa dakwaan tiada salah laku berkaitan 1MDB adalah palsu, kata Kanun dalam kenyataannya. Kanun turut menggesa supaya mandat rakyat dikembalikan kepada Pakatan Harapan, supaya usaha-usaha untuk mendaulatkan perjuangan rakyat menerusi manifesto PH dapat diteruskan. Tidak ketinggalan, Kanun turut memanjangkan mesejnya kepada pimpinan PAS. Kanun juga menggesa supaya PAS dapat mengkaji semula kerjasama politik mereka dengan UMNO melalui Muafakat Nasional supaya tidak terlihat bahawa PAS juga bekerjasama dengan penyangak 1MDB. Jika PAS masih meneruskan kerjasama sebegini, maka PAS akan dilihat sebagai penyokong kepada penyangak 1MDB dan ini tentu sekali tidak selari dengan perjuangan Islam yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah, tegas kenyataan itu. Kanun juga ingin mengingatkan PAS bahawa seseorang itu tidak bersalah sehingga beliau didapati bersalah. Namun kini, Najib telah didapati bersalah oleh mahkamah. Sabitan itu kekal sehinggalah jika ada apa-apa keputusan mahkamah yang lebih tinggi yang mengakaskan keputusan mahkamah tinggi ini. Sayogianya PAS tidak terus bersekongkol dengan orang yang telah disabitkan oleh mahkamah dan patut menfarakkan kerjasama politik PAS dengan UMNO, memandangkan ramai lagi pemimpin besar UMNO yang masih terpalit dengan kes 1MDB, ujar Kanun. Sesungguhnya orang yang bisu, pekak dan bebal tidak sama dengan mereka yang cukup sifatnya dan dapat melakukan keadilan. Justru jika Islam itu benar-benar asas perjuangan PAS, rakyat mahu melihatnya. Lakukan keadilan dan jauhilah kemungkaran. Kerajaan menghormati keputusan mahkamah yang mensabitkan Datuk Seri Najib Razak terhadap semua 7 pertuduhan melibatkan 42 juta dana SRC International sendirian berhad, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya memahami perasaan dan sentimen rakan-rakan terhadap keputusan yang telah dibuat mahkamah. Namun begitu, saya ingin menegaskan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional akan sentiasa menegakkan prinsip kedaulatan undang-undang. Sama-samalah kita beri ruang kepada proses undang-undang untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan. Katanya seperti dipetik bernama selepas keputusan itu dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Tetapi nampaknya bukan semua penyokong kerajaan tebuk atap ini bersetuju dengan Muhyiddin.
Ketua Bahagian UMNO Johor Datuk Dr. Puan Zarkasi menempelak Muhyiddin kerana tidak mendakwa Datuk Seri Azmin Ali dan Zahid Muhammad Arif. Dia bangga kerana Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan bermoral tinggi. Tetapi Azmin yang terpalit dengan skandal video semburit dan tidak berparti boleh pula jadi menteri paling kanan. Alasannya, dia belum didakwa. Sama juga dengan Zahid Muhammad Arif yang terkenal dengan gelaran Broker Mouth. Dia juga belum dituduh. Sebab itu dilantik sebagai senator, sindirnya dalam satu hantaran di Facebook. Serangan pemimpin UMNO itu ditujukan kepada Muhyiddin sebagai ketua eksekutif di negara ini. Namun, di kalangan penyokong mereka, serangan ditujukan kepada Hakim Muhammad Nazlan dengan percubaan memburukkan kredibiliti beliau. Antara tuduhan yang dilancarkan di media sosial itu adalah dakwaan bahawa Muhammad Nazlan adalah cucu saudara Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tuduhan yang tidak bertanggungjawab itu dibuat oleh Presiden Pertubuhan Minda dan Sosial Prihatin Malaysia Ramesh Rao dalam satu ciapan di Twitter. Beberapa pengguna media sosial tampil menafikan tuduhan jahat itu. Seorang penulis Dr. Muhammad Hadi AH menjelaskan bahawa tuduhan Muhammad Nazlan cucu Tun Dr. Mahathir adalah mengarut. Menurut beliau, sebelum dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi, Muhammad Nazlan merupakan seorang peguam korporat di Maybank sebagai Group General Counsel and Company Secretary of Maybank, merangkap Group Head of Corporate and Legal Services of Maybank selama 10 tahun dari 2005 hingga 2015. Selain itu, beliau pernah bertugas di Zico dan di Suruhanjaya Security di pelbagai jabatan termasuklah bahagian penguatkuasaan yang melibatkan jenayah Kuala Putih. Tiga latar belakang ini membentuk profil kerjaya Nazlan yang semuanya berlegar dalam dunia korporat, khusus dalam tadbir urus dan undang-undang syarikat, kes salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram dalam syarikat GLC. Seperti dalam kes Najib, ialah makanan asasi Nazlan selama berpuluh tahun, tulis Muhammad Hadi di Facebook beliau. Muhammad Hadi yakin berdasarkan latar belakang Nazlan, Najib is finished. Sebab itu selama ini hampir tidak ada sesiapa yang membangkitkan mengenai kelayakan latar belakang Nazlan, melainkan cerita dongeng cucu saudara Tun, tegasnya. Justru persoalan tentang kelayakan dan kredibiliti Hakim Mahkamah Tinggi itu terjawab. Bapa Muhammad Nazlan iaitu Datuk Muhammad Ghazali bin Muhammad Hanafiah. Beliau merupakan bekas pengetua Kolej Melayu Kuala Kangsar MCKK dan bekas pengarah peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Muhammad Nazlan dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 30 Januari 2017 ketika UMNO Barisan Nasional memerintah. Lepas ini apa lagi UMNO dan Barisan Nasional akan spin untuk memberi gambaran buruk tentang penghakiman kes SRC ini. Diharap Badan Kehakiman mengambil tindakan yang serius terhadap percubaan menghina mahkamah yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Pada 18 Oktober 2018, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata, PAS menangguhkan sementara pembentangan Orang Undang-Undang Persendirian bagi meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah atau RUU 355 selepas dibentangkan kali ketiga pada persidangan Parlimen April 2017. Walaupun pembentangan RUU 355 tidak mudah, PAS komited akan terus memperjuangkan akta berkenaan. Tetapi kita mengambil keputusan untuk tangguhkan sementara dan apabila tiba masanya, kita akan berhujah. Usul itu tetap akan dibawa oleh PAS pada persidangan Parlimen akan datang, tetapi masanya belum ditetapkan. Katanya ketika menjawab soalan dikemukakan peserta ketika menjadi ahli panel pada Forum Perundangan Islam yang bertajuk Maqasid Syariah dalam pelaksanaan perundangan Islam di Dewan Besar Wisma Darul Iman seperti yang dipetik. Persidangan Parlimen datang dan pergi, namun RUU masih juga tidak kelihatan. Tiba-tiba setelah bersekongkol dengan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Azmin Ali membentuk kerajaan tebuk atap bersama UMNO, MCA, MIC, GPS dan beberapa parti kecil di Sabah. PAS menukar melodinya. Daripada keras desak-mendesak, kini sudah menjadi rasional dan bertindak waras. Kononnya, RUU 355 memerlukan pertimbangan dan penelitian secara menyeluruh
bagi memastikan cadangan tersebut selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Seolah-olah PAS baru sedar bahawa Malaysia ialah negara berbilang kaum. Sedangkan sebelum ini mereka berteriak bahawa dalam pentadbiran Pakatan Harapan, Islam sedang diancam. Kerajaan Pakatan Harapan ditohmah kononnya mengamalkan Islam liberal. Prinsip Rahmatan lil Alamin diejek dengan pelbagai nama, tak kira dalam surau, Facebook, kumpulan WhatsApp dan lain-lain. Demi menyedapkan hati pentaksub, RUU 355 digambarkan seumpama hukum hudud. Sesiapa yang bertanya akan dilabel sebagai penentang Islam. Malah Presiden Keadilan ketika itu, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jika tidak bersetuju dengan RUU 355 itu dalam pengundian di Parlimen, jika meninggal dunia jasadnya akan dikebumikan di Jerat, kata seorang ketua kawasan PAS di Kedah dalam kuliah agamanya. Semua penghinaan terhadap pemimpin Islam dalam parti yang tidak sefahaman dengan PAS ditular tanpa teguran daripada pimpinan tertinggi PAS. Kini apabila PAS sudah menjadi kerajaan bersama penentang RUU 355 iaitu MIC, MCA dan beberapa parti lain di Sabah dan Sarawak, segala siku dan lutut PAS sudah menjadi lembut. Pada 5 Februari 2020, Berita Harian melaporkan Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan berkata PAS tidak menyokong Barisan Nasional yang dipimpin Datuk Seri Najib Razak sebelum dan ketika pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Menurut Taqiyuddin, PAS tidak bekerjasama dan tidak berkompromi dengan Barisan Nasional apabila bertanding bersendirian di 150 kerusi Parlimen menentang Barisan Nasional dan Pakatan Harapan sehingga mewujudkan pertandingan 3 penjuru. Begitu tegas kononnya PAS menentang Barisan Nasional. Kini setelah Najib disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi berkaitan dana SRC International Sdn Bhd yang berjumlah 42 juta ringgit, tiba-tiba PAS menegaskan komitmennya terhadap kerjasama dengan UMNO. Walau dalam apa keadaan sekalipun, PAS menzahirkan komitmen bersama UMNO dalam mafakat nasional di samping terus memperkukuhkan kerajaan Perikatan Nasional, kata Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dalam satu kenyataan seperti dipetik Malaysia Kini. Dengan komitmen ini nampaknya RUU 355 yang kononnya menjadi nyawa PAS entah di mana dibawa melayang, rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.